Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan akan membentangkan mengenai dasar kanak-kanak negara. Dan ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, Amar bin Mat Saleh, nombor metrik 243410, Muhammad Syahir bin Soleh, nombor metrik 243482, dan Azlani bin Abdullah Sani, nombor metrik 243414. Dan sebagai pengenalan kepada dasar kanak-kanak negara, dasar kanak-kanak negara adalah satu dasar yang dikendalikan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat di bawah Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat, bertujuan menjaga kebajikan kanak-kanak. Pada tahun 1995 bertarikh 17 Februari telah diadakan satu konvensyen mengenai hak kanak-kanak bertujuan untuk memberi perlindungan kepada kanak-kanak daripada segi eksploitasi, pembiayaan dan penderaan, dan jaminan kanak-kanak terhadap haknya. Seterusnya, Konvensyen Hak Kanak-Kanak. Konvensyen mengenai hak kanak-kanak telah diterima dengan rasminya oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Bersatu yang ke-44 pada 20 November 1989 secara konsensus. Pada 26 Januari 1990, konvensi itu telah dibuka untuk ditandatangani ketika menyambut ulang tahun yang ke-30. Kerajaan Malaysia telah menandatangani konvensyen mengenai hak kanak-kanak pada 28 hari bulan 12 tahun 1994. Pada 25 Februari tahun 1999, kerajaan telah menarik balik beberapa reservasi dan masih lagi mengadakan reservasi bagi fasal 1, 2, 7, 13, 14, 15 dan 28. Secara umumnya, konvensyen mengenai hak kanak-kanak mendorong kerajaan supaya lebih bertanggungjawab untuk kesejahteraan kanak-kanak sebagai mengiktiraf mereka. Konservasi itu juga menghuraikan segala keperluan kanak-kanak berasingan dari keperluan orang dewasa. Konvensyen Hak Kanak-Kanak. Konvensyen tersebut mengandungi 3 bahagian dan 54 artikel yang disusun seperti berikut. Bahagian 1, 41 artikel mengenai hak kanak-kanak. Bahagian 2, 4 artikel mengenai pelaksanaan dan penguatkuasaan konvensyen serta implikasi bagi negara-negara anggota. Bahagian 3, 9 artikel mengenai pengiktirafan konvensyen dan implikasi. Konvensyen itu menekankan bahawa kanak-kanak di bawah umur 18 tahun mempunyai hak seperti hak untuk hidup membesar dengan sihat, menikmati taraf hidup dan pemeliharaan yang sempurna, untuk mendapat identiti sebagai individu dan warga negara, untuk mendapat perlindungan dari kesukaran atau rintangan dalam hidup. Seterusnya, terdapat 6 objektif berkaitan dasar kanak-kanak negara. 1. Setiap kanak-kanak mempunyai hak untuk hidup dengan diberi jagaan, pemeliharaan, kasih sayang, perkhidmatan kesihatan, sokongan dan bantuan sosial. Kedua, setiap kanak-kanak termasuk kanak-kanak yang kurang upaya mempunyai hak untuk dilindungi daripada sebarang bentuk pengabaian, penderaan dan sebagainya. Yang ketiga, setiap kanak-kanak mempunyai hak untuk pengembangan holistik dari segi fizikal, kognitif, bahasa, sosio-emosi, sahsiah dan kerohanian. Keempat, setiap kanak-kanak mempunyai hak untuk bersuara, menyertai dan melibatkan diri mengikut tahap keupayaan dan perkara-perkara berkaitan dengan kepentingan terbaik untuk kesejahteraan mereka. Yang kelima, kanak-kanak, ibu bapa, penjaga, komuniti dan masyarakat sedar akan hak kanak-kanak, kelangsungan hidup, perlindungan dan perkembangan bagi kanak-kanak dan juga penyertaan. Yang keenam, penyelidikan dan pembangunan mengenai kelangsungan hidup, perlindungan, pengembangan dan penyertaan kanak-kanak dilaksanakan dari semasa ke semasa. Seterusnya, jenis isu yang terdapat dalam dasar kanak-kanak negara ialah subject issues. Subject issues membawa maksud isu yang dibincangkan adalah secara menyeluruh ataupun isu yang besar. Berikut adalah isu-isu utama berkaitan dasar kanak-kanak negara. Laporan mengenai status hak kanak-kanak Malaysia oleh Child Rights Coalition CRC Malaysia. Hak kanak-kanak di Malaysia telah berkembang dengan ketara sejak Malaysia bersetuju menyertai CRC pada tahun 1995
Justru itu memperkenalkan Akta Kanak-Kanak pada tahun 2001. Antara isu-isu ialah isu 1, kumpulan kanak-kanak yang kecil, terpinggir dan tercicir. Isu 2, keganasan, pengabaian, penginayaan dan penderaan kepada kanak-kanak. Isu yang ketiga, hukuman korporal. Isu yang keempat, kekurangan pemantauan dan laporan sistematik dan telus mengenai hak kanak-kanak. Berikut adalah huraian berkaitan isu-isu utama. Hak kanak-kanak di Malaysia telah berkembang dengan ketara sejak Malaysia bersetuju mengikuti CRC pada tahun 1995 dan memperkenalkan Akta Kanak-Kanak pada tahun 2001. Banyak inisiatif untuk menyedari dan menegakkan hak-hak kanak-kanak telah dimajukan oleh kerajaan dan masyarakat sivil. Kemajuan yang besar sebagai contoh dicapai dalam bidang pendidikan, penjagaan kesihatan dan sebagainya. Walau bagaimanapun, beberapa cabaran utama masih kekal untuk kanak-kanak. Gabungan telah mengenal pasti isu-isu berikut sebagai membimbangkan. Antara isu-isu ialah 1. Kumpulan kanak-kanak terpinggir dan tercicir, dan yang kedua, keganasan, pengabaian, penderaan dan penginayaan. Yang ketiga, hukuman korporal, dan yang keempat, kekurangan pemantauan dan laporan sistematik yang telus mengenai kanak-kanak. Antara bentuk agenda yang dirangka di dalam institusi awam yang mempunyai 4 sasaran jangka masa panjang dan 2 sasaran jangka masa pendek. Program dan tindakan bagi jangka masa panjang daripada tahun 2009 hingga 2015 ialah penyelidikan melaksanakan pendidikan berkaitan kelangsungan hidup kanak-kanak, perlindungan kepada kanak-kanak, perkembangan kanak-kanak dan penyertaan kanak-kanak. Manakala sasaran bagi jangka masa pendek ialah pewujudan direktori penyelidikan berkaitan kelangsungan hidup, perlindungan, perkembangan dan penyertaan kanak-kanak terhadap program-program yang akan dilaksanakan. Berikut adalah aktor-aktor dasar polisi aktor yang terlibat dalam membentuk dasar kanak-kanak negara. Aktor rasmi dan aktor tidak rasmi yang melibatkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, pihak-pihak birokrat, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Ketiga, kerajaan dan swasta, pihak industri, agensi-agensi, dan yang terakhir, NGO, usahawan persatuan lain-lain yang berada di dalam negara terlibat memberi input sebagai sumbangan untuk membentuk dasar kanak-kanak negara. Seterusnya, analisis andaian. Menurut Mintroff dan Emstroff 1974, teknik analisis andaian bermula dengan memikirkan penyelesaian dan kemudian membincangkan dan dibahaskan peringkat demi peringkat sehingga mendapat satu penyelesaian atau hasil yang baik. Berikut adalah bentuk aliran proses dalam membentuk analisis andaian: memikirkan penyelesaian, bincang dan bahas, mencari penyelesaian yang terbaik untuk sesuatu permasalahan. Aliran proses dalam pembentukan analisis andaian. Kerajaan Malaysia mengikut prinsip-prinsip AMM CRC 2009. Dasar kanak-kanak diperkenalkan. Dasar Perlindungan Kanak-Kanak Negara dan Plan Tindakan. Dan akhirnya pada tahun 2010 kerajaan mengeluarkan perkara 1, 13 dan 15. Hasil daripada perkara-perkara dan proses tersebut, kerajaan Malaysia menandatangani protokol penjualan pelacuran pornografi dan pelibatan konflik bersenjata oleh kanak-kanak. Antara prinsip-prinsip AMM dalam proses pembentukan dasar: perkara 2, tiada diskriminasi. Kanak-kanak harus menikmati hak-hak mereka tanpa sebarang bentuk diskriminasi, tanpa mengira jantina, bangsa, bahasa, agama, kurang upayaan, kewarganegaraan, asal-usul etnik atau sosial dan lain-lain. Perkara 3, kepentingan terbaik kepada kanak-kanak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang memberi kepesan kepada kanak-kanak.
dan bukannya kepentingan, kemudahan atau kepentingan kepada orang dewasa. Perkara 6. Hak. Hak untuk kehidupan, kewujudan dan pembangunan. Dan yang terakhir bagi perkara 12, menghormati pendapat kanak-kanak. Hak kanak-kanak untuk meluahkan dan membolehkan pandangan mereka didengar secara mengambil bahagian dalam membuat keputusan dan aktiviti-aktiviti yang memberi kesan kepada kehidupan mereka, bergantung kepada usia dan tahap kematangan seseorang kanak-kanak tersebut. Berikut adalah strategi yang telah diambil oleh kerajaan. Antara strategi tersebut adalah kelangsungan hidup, perlindungan, perkembangan, advokasi, penyertaan, penyelidikan dan pembangunan. Strategi yang pertama ialah kelangsungan hidup, yang mana menyediakan keperluan asas seperti identiti, tempat tinggal, makanan, minuman, pakaian, kasih sayang, keselamatan dan persekitaran yang kondusif, meningkatkan kerjasama antara agensi kerajaan, NGO, pihak swasta dan masyarakat setempat dalam penjagaan kesihatan, keselamatan, pendidikan bagi menjamin kesejahteraan dan kebajikan kanak-kanak, meningkatkan kualiti dan memperluas perkhidmatan sokongan, bantuan sosial, memperluas akses kepada maklumat dan bahan yang bersesuaian daripada pelbagai sumber supaya kanak-kanak mendapat pengetahuan dan kemahiran, memastikan kanak-kanak mendapat perlindungan keselamatan dan sosial. Berikut adalah merupakan strategi perlindungan. Antara strategi perlindungan ialah meningkatkan latihan kepada semua pihak yang berurusan dengan kanak-kanak supaya mempunyai pengetahuan, kelayakan dan kemahiran yang mencukupi serta bersikap positif, memberi perkhidmatan pemeliharaan perlindungan dan pemulihan kepada kanak-kanak yang menjadi mangsa penyiksaan, pengabaian, penganiayaan, keganasan, memberi perlindungan kepada mangsa pengadu ke keluarga daripada gangguan ancaman pihak-pihak tertentu, memastikan kanak-kanak diberi hak perlindungan dan perkhidmatan sokongan, memberi sokongan kepada keluarga yang berisiko tinggi supaya kanak-kanak dalam keluarga tersebut dapat menikmati hak-hak mereka, memastikan semua pihak yang mempunyai hubungan atau memberi khidmatan kepada kanak-kanak mewujudkan dasar dan protokol perlindungan kanak-kanak dan melaksanakannya. Berikut adalah dua strategi perkembangan dan strategi penyertaan. Bagi strategi perkembangan, meningkatkan perkhidmatan, pengasuhan dan pendidikan kepada kanak-kanak yang berkualiti, mudah diperoleh dan mampu dibiayai oleh persekitaran kondusif bagi merangsang perkembangan optimum kanak-kanak, menyediakan kemudahan prasarana dan persekitaran mesra kepada kanak-kanak, memberi perlindungan ke atas mangsa pengadu keluarga daripada gangguan atau ancaman dari pihak tertentu, menyediakan bantuan latihan dan pemantauan yang berterusan bagi memastikan kanak-kanak mendapat pengasuh dan penjaga pendidikan yang bermutu tinggi. Bagi strategi penyertaan, memastikan kanak-kanak diberi akses kepada maklumat yang berkualiti dan bahan bersesuaian daripada pelbagai sumber supaya kanak-kanak dapat menyertai aktiviti yang berkaitan dengan hal ehwal mereka, menggalakkan media massa dan pihak swasta untuk menyebarkan maklumat-maklumat yang bersesuaian dan berkualiti. Dan strategi-strategi yang terakhir adalah strategi advokasi dan strategi penyelidikan pembangunan. Strategi advokasi meningkatkan kesedaran di kalangan keluarga dan masyarakat akan pentingnya penjagaan kesihatan kepada kanak-kanak, meningkatkan kesedaran di kaki tangan keluarga masyarakat mengenai hak kesamarataan kanak-kanak daripada sebarang bentuk diskriminasi, memantapkan program sedia ada dan memperkenalkan program yang sesuai untuk mencegah penganiayaan, pengabaian penderaan kepada kanak-kanak. Strategi penyelidikan dan pembangunan, memperbanyakkan penyelidikan dan pembangunan dalam bidang membangunkan kanak-kanak dan menyebarluas hasil-hasil penyelidikan bagi tujuan penambahbaikan. Antara masalah pelaksanaan dalam pembentukan dasar, terlalu banyak agensi yang perlu terlibat seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan dan lain-lain yang berkaitan. Kurang pelibatan sektor swasta kerana kebanyakan sektor swasta lebih menumpukan kepada keuntungan berbanding sukarela. Kebanyakan NGO tidak merujuk kepada kementerian yang dipertanggungjawabkan dan lebih suka untuk bergerak secara individu. Dan yang terakhir, tipikal masyarakat Malaysia yang mempunyai stigma yang rigid dan tidak mahu berubah. Antara cadangan utama
kepada kerajaan Malaysia, kepada sektor swasta, kepada organisasi bukan kerajaan dan kepada masyarakat awam di Malaysia ialah pembaharuan undang-undang, penyelarasan prinsip, melaksanakan perkara 14 dalam kurungan 1 dan kurungan B, kedua perlembagaan persekutuan, melanjutkan hak kebebasan dan kesamarataan, membina protokol antara agensi, mematuhi perkara 24 CRC, jaminan pendidikan, kemudahan samarata untuk kanak-kanak, menghormati prinsip dasar CRC, ketersediaan akses kualiti kepada semua kanak-kanak, pendekatan dermawan kepada pendekatan berdasarkan hak, saling bekerjasama, berusaha mengubah stigma diskriminasi kanak-kanak. Berikut adalah kesimpulan daripada pembentangan ini. Kanak-kanak adalah golongan yang lemah dan memerlukan perlindungan sepenuhnya. Ini termaktub dalam Konvensyen Hak Kanak-Kanak Sedunia pada tahun 1989 oleh pihak Tubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, dan Malaysia merupakan salah satu negara yang telah menandatangani dan menerima pakai konvensyen ini. Hak perlindungan daripada diskriminasi dan sosial tanggungjawab dalam menjaga kepentingan mereka, yakni kanak-kanak di dalam Malaysia. Sekian, terima kasih.